unit kokurikulum di peringkat PPD Tenom, iaitu khusus kepimpinan dan juga pengurusan kelab dan persatuan, yang dianjurkan pada peringkat PPD Tenom. Jadi kita mengharapkan khusus yang julung kali diadakan dengan kerjasama sekolah dan PPD Tenom ini, kita harapkan dapat diteruskanlah pada tahun-tahun akan datang. Kalau pada tahun ini SMJK Chong Hua yang bekerjasama dengan PPD Tenom, saya percaya pada tahun-tahun akan datang akan ada lagi giliran-giliran sekolah-sekolah lain lah. Tapi saya rasa kita tidak bimbang sebab di PPD Tenom ini kita ada orang kuat kita, Tuan Rudolf sendiri yang begitu komited memimpin, membantu penuh-penuh kanan di PPD Tenom ni lah, di daerah Tenom ini. Jadi syabas dan tahniah juga kepada semua yang terlibat dalam persiapan untuk mengurus, mengatur, menyusun dalam merancang persiapan untuk khusus kita pada pagi hari inilah. Sebab masa yang ada pun agak terhad juga, tapi kita bersyukur sebab semua ini dapat disusun, dapat diatur dengan baiklah, sehingga kita dapat menzahirkan khusus ini pada pagi hari ini. Jadi kita bersyukur kepada semua yang terlibat, orang kuat dari SMJK Chong Hua sendiri, penolong kanan kokurikulum Puan Hu Su Fung, dan kita ada penyelaras kita Puan Rosila, yang sentiasa menggerakkan ahli jawatankuasa yang terlibat. Walaupun kita minggu lalu kita cuti kan, Tahun Baru Cina, tetapi semua itu dapat dilaksanakan dengan sempurna lah, persiapan-persiapan itu, dan juga bantuan, bimbingan yang begitu mantap daripada Tuan Rudolf sendirilah, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama dalam khusus kepimpinan ini. Jadi kepada semua peserta yang hadir pada pagi hari ini, saya mengharapkan anda semua ambil peluang yang ada, sebab bukan selalu kita ada peluang begini untuk berkumpul bersama-sama dengan peserta-peserta dari sekolah lain. Ini gabungan bersama lah ni kan, semua kita kumpulkan pemimpin-pemimpin kecil kita dari setiap unit di sekolah masing-masing. Inilah pemimpin-pemimpin kecil kita lah kan dari setiap unit. Jadi ambil kesempatan yang ada, ambil peluang yang ada, sebab ini adalah satu platform yang baik untuk anda belajar. Sebab untuk menjadi pemimpin ini, untuk dilantik sebagai pemimpin memang senang, tapi untuk melaksanakan kepimpinan itu sejauh mana kita dapat laksanakan itu, kita perlu ada proses untuk kita belajar. Jadi pada pagi ini khusus yang dianjurkan ini ada cukup baik, sebab dengan adanya penceramah-penceramah kita yang begitu mantap dengan ilmu di bawah bidang masing-masing, saya percaya perkongsian-perkongsian pada pagi hari ini akan dapat menambah bukan sedikit tetapi banyak ilmu kepada peserta-peserta lah. Dan walaupun pada pagi ini kita hanya berkumpul di dalam Google Meet saja secara maya, tetapi saya percaya itu tidak akan menghalang sebenarnya. Tidak akan menghalang. Yang penting masing-masing mainkan peranan masing-masing. Dan saya dimaklumkan di sekolah-sekolah lain, guru-guru kumpulkan semua pemimpin ini di sekolah kan. Tadi pagi juga saya dah nampak juga gambar dari SMKN Tabuan. Sebelum jam 8 pun sudah mula sedia kan. Tahniah cikgu. Dan untuk sekolah lain juga saya percaya memang sudah awal lagi, sudah buat persiapan. Cuma mungkin peserta dari SMJK Chong Hua saya lah kan, mungkin yang berada di lokasi masing-masing. Tapi saya percaya walaupun berada di rumah masing-masing, saya percaya anda dapat memberikan fokus yang baik lah. Sebab keberhasilan kepada program kita pagi hari ini adalah bergantung kepada sejauh mana peserta-peserta dapat memberi tumpuan yang penuh lah. Jadi saya harap berikan fokus yang penuh lah dari awal sampai pada akhir. Terutama yang berada di rumah itu, harapkan tidak ada gangguan lain lah kan. Kita fokus yang baik, supaya setiap ilmu yang dikongsikan pada pagi hari ini kita akan dapat dimanfaatkan lah. Bila kita sudah kembali beraksi lah kan, bila sudah kokurikulum ini sudah digerakkan kembali secara bersemuka. Jadi saya percaya ilmu pada pagi hari ini akan membantu
peserta-peserta untuk lebih lagi agresif, lebih lagi ada karisma, lebih yakin kepada diri sendiri, terutama dari segi bagaimana untuk menggalas tugas dan tanggungjawab sebagai pemimpin di unit masing-masing, di sekolah masing-masing. Jadi kita mengharapkan dengan adanya khusus pada pagi hari ini, objektif-objektif khusus yang begitu baik itu kita harap semua dapat dicapai dengan baik dan kita akan dapat menghasilkan satu kelompok pemimpin-pemimpin kecil dari unit masing-masing dan dapat membantu untuk memperkembangkan lagi co-curriculum di sekolah masing-masing dan seterusnya memantapkan pengurusan co-curriculum lah di sekolah dan juga seterusnya di daerah kita, daerah Tenem lah. Jadi selamat berkursus, selamat menimba ilmu. Saya rasa itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Rosna. Terima kasih kepada Puan Olsusuan. Sebelum saya menyerahkan slot ceramah pertama ini, saya memperkenalkan dahulu penceramah kita, yaitu Puan Zuryani Zulkifli. Beliau bertugas di SNK Tenom dan merupakan jurulatih utama co-curriculum Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Sebagai ingatan kepada peserta, sila ambil perhatian sepanjang ceramah disampaikan sebab penilaian akhir melalui kuis online ataupun secara maya adalah 80% untuk melayakkan peserta mendapat sijil kepimpinan. Tanpa membuang masa, saya menyerahkan slot pertama kepada penceramah kita, dijemput Puan Zuryani Zulkifli untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada Pengetua SMK Chunghwa, Barisan Penolong Kanan, para penceramah dan guru-guru penasihat yang hadir dan tidak lupa juga kepada para peserta kursus kepimpinan co-curriculum peringkat daerah pada pagi ini. Saya Zuryani binti Zulkifli, cikgu daripada SMK Tenem. Untuk pembukaan slot pertama kita pada hari ini, tajuk yang akan cikgu sampaikan ialah penyediaan kertas kerja program. Peserta kursus mungkin pernah dengar dan mungkin juga ada yang tidak pernah kan? Okay. Sekejap. Sebenarnya mau kasih Okey, semua boleh nampak? Boleh tolong respon? Boleh. Okey. Tajuk kita pada slot pertama adalah penyediaan kertas kerja program.
Apakah tujuan penyediaan kertas kerja program ni? Ada yang tahu? Okey, cikgu bagi tahulah. Tujuannya Minta maaf adalah Tuan Kuriani mencela paparan macam tidak nampak ini. paparan tidak nampak. Ya. Kalau sekarang Tuan Radov? Masih belum lagi. Tidak Pak, kita tunggu sebentar. Mungkin diambil masa sedikit. Oke, ada sudah cikgu. Okey. Okey, sudah kan Tuan? Oke cikgu, teruskan. Boleh kasih full screen lah cikgu. Tujuan penyediaan kertas kerja program ni bagi mengutarakan cadangan dan perancangan untuk melaksanakan sesuatu aktiviti. Kiranya apa-apa pun aktiviti ataupun program sesuatu organisasi itu mau buat, perlu ada kertas kerja. Jadi terdapat 10 perkara yang perlu ada dalam kertas kerja. Pertama, pendahuluan, objektif dan matlamat, tema, tarikh, tempat dan tempoh, bilangan penyertaan dan kategori, syarat penyertaan, jawatan kuasa induk, jawatan kuasa kecil pelaksana perbelanjaan dan penutup jadual aktiviti. Untuk memberikan sedikit gambaran kepada semua, di sini cikgu akan present contoh penyediaan kertas kerja. Untuk muka surat pertama, biasanya kita akan tulis tajuk aktiviti yang kita mau buat tu lah. Macam di sini, pertandingan kawat kaki Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2 tahun 2021. Seterusnya, anjuran siapa? Contoh, kelab ataupun persatuan seni visual SMK Tenom. Itu contoh sajalah kan. Pengelola sekolah lah, sebab ini kita merujuk kepada peringkat sekolah saja. Tarikh dan juga tempat. Tempat ni kalau sudah nama sekolah, tapi dia mestilah merujuk kepada tempat yang lebih spesifik. Kertas kerja ni biasanya dibuat oleh setiausaha sesebuah organisasi. Untuk yang masuk sudah dia punya isi-isi yang 10 tadi, ini yang cikgu mau kongsikan. Pertama, 1.0 dia ada pendahuluan yang mana mukadimah kepada sesuatu program tu. Ataupun serba sedikit pengenalan kepada program yang akan kamu laksanakan. Kedua, mesti ada objektif dan objektif ni biasanya ditulis dalam bentuk numbering lah. Begini. Di sini cikgu cuma sediakan 3 objektif. Kamu boleh nampak menggalakkan penglibatan pelajar dalam semua unit beruniform, meningkatkan tahap keyakinan dan disiplin, mengukuhkan semangat perpaduan dan kerjasama. Selalunya objektif yang ingin dicapai ini lebih kepada nilai-nilai murni. Okay. 3.0, tarikh, hari, masa dan tempat program yang akan kamu laksanakan. Kalau aktiviti itu berlangsung selama 3 hari, tulislah 24 April hingga 27. Masa sekian hingga sekian dan tempat di mana.
Seterusnya, kumpulan sasaran ataupun peserta. Kumpulan sasaran ni ialah siapa audiens ataupun golongan-golongan tertentu yang akan terlibat dalam program yang akan kamu anjurkan, ya. Jawatan kuasa. Seterusnya 5.0 syarat penyertaan. Okey, ini mungkin tidak semua kertas kerja perlu ada syarat penyertaan. Contoh, bengkel mewarna di sekolah. Mungkin tidak perlu syarat, kan? Kalau buat di sekolah saja. Dan hanya meliputi ahli-ahli kelab itu saja sendiri. Seterusnya 6.0 jawatan kuasa induk ataupun jawatan kuasa tertinggi, sesuatu yang mana meliputi pengerusi, timbalan pengerusi, setiausaha, penolong setiausaha, bendahari dan juga pegawai teknikal. Jawatan kuasa pelaksana. Okey, inilah yang penting ni sebenarnya. Yang mana akan melaksanakan program ini agar berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. EJK-EJK yang ada ni tidak semestinya ada dan mungkin boleh ditambah jika dirasakan sesuai. Macam di sini ada EJK sambutan dan protokol, peralatan dan persiapan tempat pertandingan, pengacara majlis dan doa, urus setia, buku program dan pendaftaran, hakim dan penyediaan pertandingan. Kalau program yang kamu buat tu lebih kepada penceramahan ataupun ilmiah, mungkin penyelarasan hakim dan penyediaan ni tidak adalah dalam kamu punya jawatan kuasa pelaksana. Di sini ada juga disediakan disiplin tugas supaya orang-orang yang kamu lantik tu tadi, EJK-EJK tu tahu tentang tugas yang mereka akan buat. Ataupun apa tugas mereka sepanjang program yang kamu akan laksanakan nanti. Yang ke-8 adalah anggaran perbelanjaan ataupun perbelanjaan lah. Cikgu Suriani, Saria. Dalam ruangan macam perbelanjaan perlu menyatakan anggaran perbelanjaan sesuatu projek dan sumber kewangan kamu. Perkara yang perlu, bajet mesti dituliskan dan dianggarkan jumlahnya. Okey, macam di sini ada Hello. apa Selamat pagi Cikgu. Hello yang Cikgu. sampai- Ya, Cikgu punya slide tidak bergerak. tidak keluar. Itu Betul. keluar tapi itu slide itu saja yang tidak ada slide baru. Okey. Okay, thank you. Sekarang boleh nampak kan? Tidak nampak paparan. Okey, sekejap ah. Ini loading kali. Okey, boleh nampak sudah kan? Ya, boleh nampak. Mungkin Cikgu perlu tunjuk dari awal lah sebab ada murid kan dia tidak nampak, nanti susah dia. Okey, boleh. Okey, ini yang cikgu cakap tadi untuk muka surat pertama tu. Hampir habis sudah tadi sebenarnya. Kita pindah pak, cikgu tunjuk balik.
Ini yang tajuk, anjuran siapa, pengelola siapa, tarikh dan juga tempat. Untuk isi-isi kamu punya kertas kerja ni tadi macam ginilah bentuk dia. Ada pendahuluan, objektif, tarikh, hari, masa dan tempat program. Kumpulan sasaran peserta, syarat penyertaan 6.0. Ini macam dia tenanglah, tidak susah macam karangan-karangan yang kamu belajar di sekolah kan. Ini ahli jawatan kuasa induk. Jawatan kuasa pelaksana. Ini yang cikgu cakap tadi yang tidak semestinya setiap kali membuat program, inilah juga jawatan kuasa yang perlu ada. Tidak perlu. Apa yang dirasakan sesuai boleh dimasukkan dalam ahli jawatan kuasa pelaksana. Okey, ini adalah anggaran belanjawan. Yang merah ni perbelanjaan. Apa-apa pun yang memerlukan bajet lah. Cenderamata hakim, sagu hati pegawai, berapa duit, darab berapa orang yang diperlukan, jamuan, hadiah, peralatan dan sewa, dan jumlah. Seterusnya pendapatan. Di sini kutipan yuran daripada para peserta dan sumbangan yang diperlukan bagi memenuhi keperluan perbelanjaan. Akhir sekali adalah penutup yang mana ditulis untuk menyatakan kesimpulan kepada projek yang hendak dijalankan. Dan ini adalah tentatif program yang mana untuk memastikan program yang kamu laksanakan itu berjalan dengan lancar. Setakat ini ada apa-apa soalan daripada peserta? Tidak. 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 Ya, cikgu, faham. Kalau Jeng, begitu, jeng. cikgu haraplah agar para peserta kursus selepas ini, kamu bolehlah sudah merancang dengan guru penasihat masing-masing untuk melaksanakan program. Sebab pandai sudah kan mau buat kertas kerja program. Sampai di sini sajalah slot kita pada hari ini. Cikgu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Saya kasih serahkan kepada pengacara Puan. majlis. Terima kasih kepada Puan Zuraini Zulkifli atas perkongsian yang bermanfaat sebentar tadi. Seterusnya, saya membuka ruang untuk sesi soal jawab jika ada guru-guru penasihat atau peserta yang ingin mengajukan soalan amat dialu-alukan. Untuk slot yang pertama tadi, dalam masa 5 minit lah. Kalau tiada persoalan dalam masa 5 minit, untuk slot yang pertama kita akan teruskan ke slot yang kedua. John. Soalan boleh diajukan kepada Puan Zuraini Zulkifli berkaitan dengan ceramah penyediaan kertas kerja program. Sekiranya ada apa-apa persoalan. Vincent.
Tes mic, tes. Ada apa-apa soalan kah peserta sekalian? Aku boleh Ada ulang soalan? soal? Kalau ada, you can raise your hand. Tiada. Wave. Okey, sekiranya para peserta malu-malu mau bertanya ataupun belum lagi ada idea untuk persoalan, apa-apa persoalan, kamu boleh chat juga di ruangan sembang dan nanti penceramah boleh tolong jawablah. Okey, jadi sekarang ni kita akan teruskan ke slot yang kedua. Yang kedua. Sebelum kita memulakan slot yang kedua ni, izinkan saya memperkenalkan penceramah kedua kita iaitu Tuan Pangeran Supri bin Pangeran Haji Musa. Beliau bertugas di SK Kepulu Tenom dan merupakan jurulatih utama kurikulum Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Tanpa membuang masa, saya menyerahkan slot ini kepada Tuan Pangeran Supri bin Pangeran Haji Musa untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Ya, terima kasih pengurusi majlis pagi ini, Cikgu Rusna. Boleh dengar? Boleh. Boleh, Cikgu. Boleh, Cikgu. Kalau Boleh, Cikgu. Okey, jadi yang saya hormati Tuan Odok, pegawai SDM PPD Tenom, yang berusaha, Tuan Pengetua, penolong-penolong kanan, guru-guru, rakan JU, seterusnya, murid-murid, pelajar-pelajar yang hadir pada pagi inilah. Okey, jadi saya akan bentangkan, saya Cikgu Pangeran Supri akan bentangkan berkenaan tata cara pengurusan program co-curriculum. Okey, sebelum tu saya minta respon, semua boleh dengar boleh letak chat lah. Boleh. Boleh, Cikgu. Okey, jadi saya izinkan saya share. Okey, boleh nampak? Boleh, Cikgu. Okey, silakan. Okey, jadi saya teruskan. Ya, jadi ini tajuk saya ni lah pagi ni, tata cara pengurusan program co-curriculum. Okey. Program ni maksudnya lebih kepada aktiviti-aktiviti lah. Okey, pertama sekali kita pergi definisi lah supaya kita faham apa yang dimaksudkan dengan tata cara. Tata cara itu bermaksud cara, peraturan ataupun prosedur. Itu maksud tata cara lah. Kemudian aktiviti co-curriculum. Okey. Ini rasanya semua kita maklum. Aktiviti co-curriculum ni adalah suatu aktiviti luar bilik darjah
yang melibatkan sama ada UBF, klub persatuan dan sukan permainan. Maksudnya dia aktiviti yang akan kita buat di luar Blik Darjah. Oke, ini antara contoh-contoh aktiviti program. Biasa kalau di sekolah kita panggil program peningkatan lah. Oke, contohnya perkemahan, program kepimpinan UBF, sukan tahunan sekolah, lawatan, program kebudayaan, pertandingan, seminar dan lain-lain lagi lah yang dipikirkan sesuai dengan persatuan kita di sekolah. Oke, jadi tata cara pengurusan kurikulum itu sendiri bermaksud cara prosedur yang perlu dalam merancang dan mengendalikan aktiviti luar Blik Darjah tersebut tadi agar lebih teratur dan sistematik. Maksudnya, bila kita ingin membuat program aktiviti kurikulum ini, kita mesti ada prosedur dia. Maksudnya ada perancangan dan mengendalikan dengan cara yang betul lah, cara yang disarankan agar lebih teratur dan sistematik. Oke, yang perancangan itu bermaksud merancang, menyusun, merangkak dan menyelaras tugas yang ditetapkan. Maksudnya, bila kita ingin buat program, kita ada perancangan, kita ada susun atur, rangka, draft, dan kita menyelaraskan tugas-tugas. Oke, manakala pengendalian pula bermaksud kita mentadbir. Ini pelaksanaan lah, mengawal serta melaksanakan aktiviti yang dirancang tadi. Oke, sekarang ini paham kan? Paham. Alright. Paham. Ya. Paham. Oke, thank you. Paham. Oke. Untuk lebih jelas lagi, tata cara pelaksanaan program Kokom ini, kita boleh nampak secara umumnya beginilah. Oke. Secara umumnya ada 3 fasa. Fasa perancangan, fasa pelaksanaan, dan akhir sekali fasa penilaian. Maksudnya dalam kita melaksanakan suatu program kurikulum, kita ada kerja kita itu bermula dari sebelum, semasa dan selepas program yang kita laksanakan. Oke, kita pergi fasa perancangan. Oke, bila kita merancang, pastikan apa yang aktiviti kita buat itu adalah berdasarkan takwim kurikulum. Sama ada dia takwim daripada klub persatuan, UBF, sekolah, PTD, JPN, KPM lah. Oke, maksudnya mesti berdasarkan takwim supaya objektif program bersesuaian ataupun bertepatan, tidak lari dengan dasar kurikulum itu sendirilah. Oke, maksudnya kita program itu memang bersesuaian, bertepatan dengan yang sepatutnya. Oke, kemudian kita akan mengadakan, kamu pelajar akan mengadakan pramesyuarat. Ini perbincangan peringkat sendirilah. Kemudian akan ada mesyuarat. Oke, ini cara-cara dia lah. Ada surat panggilan, mesyuarat, bergantung. Kalau aktiviti itu, program yang kamu buat itu untuk sekadar peringkat sekolah, jadi surat panggilan itu kamu yang tetapkan kepada siapa yang terlibat dalam mesyuarat. Oke. Kemudian kita sediakan minit mesyuarat lah, biasanya 7 ke 14 hari selepas mesyuarat. Tujuannya untuk sebagai rujukan dan puncak kuasa kita lah untuk melaksanakan program yang kita rancang tu. Oke, dan mesyuarat ini boleh jadi sekali, 2 kali, 3 kali itu terpulang. Tujuannya pun memang untuk merancang agar lancarlah kita punya program ni. Oke, kemudian kita akan menyelaras dan tagihan tugas. Maksudnya antara step awal, tadi Cikgu Ruziani pun sudah bincangkan pasal kertas kerja. Maksudnya antara step awal, kita kena bentuk jawatan kuasa pelaksana program. Sebelum kita buat tu, kita tengok kekuatan diri kita dulu. Sama ada kita dapat capai atau apa, kita akan bagi-bagi tugas lah, maksudnya ini kerja berpasukan dalam kamu punya persatuan lah. Oke, kemudian bila kita sudah aktiviti yang kita rancang tersebut, kita akan tetapkanlah, selaraskan penyertaan. Tentunya sasaran, siapa sasaran
untuk program kita ada. Okey. Kemudian berapa ramai jumlah penyertaan yang kita ingin kelolakan. Contohnya macam hari ini pun, program kita hari ini pun anggaran peserta lebih kurang 30 satu sekolah. Jadi kali 6 sekolah lebih kurang begitulah. Maksudnya ada sasaran awal untuk menyelaras penyertaan program yang kita rancang. Kemudian kita kena ambil berat juga borang pendaftaran, sediakan borang pendaftaran, borang kebenaran dan maklumat kesehatan. Okey. Borang kebenaran dan maklumat kesehatan ini antara yang penting lah yang kita harus ambil berat, sebab dia akan ada kesan selepas program tu nantilah. Okay, maksudnya borang kebenaran dan maklumat kesehatan ni perlu kita sediakan awal. Okay, kemudian urusan surat menyurat lah, sama ada mau jemputan peserta tu pakai surat, VIP kita pun kadang pakai surat. Okay, surat permohonan pun boleh juga lah, nanti saya tunjukkan selepasnya contoh-contoh surat lah. Okay, ini contoh surat kebenaran ibu bapa. Okay, nampak ke tu? Boleh nampak? Nampak. Okey, ini contoh Kurang ya. jelas juga, jauh. Kurang jelas. Nampak. Okay, nampak lah. Yang sebelah kiri ini adalah surat kebenaran ibu bapa. Okey, ini saya punya surat kebenaran 2019 ini. Lawatan, program lawatan. Maksudnya kebenaran ibu bapa itu pentinglah jika ada berlaku apa-apa kepada anak orang kan. Sebab kita membawa peserta pergi melawat. Jadi dalam kebenaran tu kalau lawatan lah contohnya kena detail apa tarikh program, tempat program, kenderaan siapa yang digunakan. Kalau tidak kenderaan sekolah, macam mana dia punya kebenaran kenderaan, guru-guru pengiring dan seterusnya. Yang penting mesti detail. Yang sebelah ni untuk sukan lah, ini borang kebenaran sukan. Ini letterhead dari GPN lah, MSS punya borang. Saya ingat rekan-rekan guru yang ada dalam ni pun biasa nampak lah ni surat. Okey, ini yang tadi surat permohonan. Contoh lah, ini contoh surat permohonan bila kita buat program lah. Contoh di sini ialah memohon khidmat semburan kabus di kawasan perkemahan Kelangsanan Sunsui. Nah, ini di sekolah saya juga ada buat program perkemahan Kelangsanan Sunsui hari itu 2016. Maksudnya memohon kepada Hospital Tenem untuk membuat fogging sebelum perkemahan tu. Nah, ini contoh-contoh surat lah. Okay, jadi maksudnya apa-apa surat yang kita sediakan, kita kena take note lah dia punya initial untuk tanda tangan tu. Kalau surat itu keluar, sudah tentulah yang menandatangan tu ialah kita punya pengurus sekolah lah. Sama ada penelungkanan kokom ataupun pengetua. Okey, seterusnya ialah garis panduan. Okey, peraturan jemputan dan apa yang dipikirkan perlu haruslah merujuk kepada surat perkeliling ikhtisas. Maksudnya apa-apa yang kita buat, mau tidak mau kita tidak boleh lari daripada perkeliling ikhtisas lah. Maksudnya ini bagi menjamin apa yang kita buat itu tidak menyalahi lah. Apa yang kita laksanakan di sekolah tidak menyalahi. Dia ada banyak perkeliling, ada dalam 60 lebih begitulah yang saya nampak lah. Ini antara contoh-contoh yang biasa terlibat dengan aktiviti kurikulum lah. Contohnya yang di atas tu garis panduan mengenai aktiviti kebudayaan. Kemudian penyertaan pelajar dalam kegiatan sukan di sekolah. Yang ketiga tu atur cara majlis rasmi sekolah. Yang keempat permohonan mengundang orang-orang kenamaan ke upacara sekolah. Maksudnya VIP lah tu untuk rasmi contohnya. Kemudian keselamatan diri pelajar, keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah, program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar dan pungutan wang, derma atau yuran. Semua tu kita buat boleh, tapi kena rujuk dengan perkeliling lah agar kita tidak menyalahi apa yang sepatutnya kita boleh buat. Ya.
Oke, kemudian tadi yang penyediaan kertas kerja tuh, tadi macam Cikgu Zuraini sudah rekan saya sudah bincangkan tadi dengan detail, itu penyediaan kertas kerja. Ini sebagai kita punya blueprint lah, kita punya rujukan, kita punya puncak kuasa lah orang bilang kan. Jadi dalam itu ada banyak tadi Cikgu Zuraini sudah kupas. Cuma yang saya mau highlight di sini ialah dengan kertas kerja itu sudah tentu dia keutamanya adalah untuk sumber keuangan tuh. Okey, kita buat program sudah tentu akan melibatkan kos-kos. Jadi dengan ada kertas kerja yang dirancang, inilah cara untuk mengeluarkan perbelanjaan sekolah lah, perbelanjaan PTG untuk program kurikulum kita di sekolah. Okey, dia ada banyak lah. Ada BKK, bantuan kurikulum sekolah, iuran khas sekolah, bantuan sukan sekolah, ataupun bayaran tambahan sekolah. Okey. Jika ada maksudnya di sini kita sebagai pemimpin persatuan di sekolah, jika contoh kita UBF ialah aktiviti kurikulum. Jadi kita boleh gunakan peruntukan dari bantuan kurikulum sekolah. Okey, BKK sebab dia melibatkan kurikulum. Tapi kalau macam sukan, kita contoh sukan permainan di sekolah, persatuan sukan permainan, walaupun dia under kokom, tapi dia tidak digalakkan, tidak boleh menggunakan sumber keuangan dari BKK itu. Kena gunakan bantuan sukan sekolah ataupun bantuan sukan sekolah lah di sana. Okey. Okey, kemudian yang terakhir untuk perancangan, kita sebagai yang akan membuat program ni, kita kena sediakan senarai semak lah. Senarai semak ni maksudnya untuk rujukan kita sendiri. Untuk rujukan kita sendiri, kita take note, maksudnya apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita laksana, apa yang belum. Jadi kita akan ada tindakan susulan. Maksudnya kita tidak akan mengelakkan untuk terlepas pandang lah. Kadang kita buat program cantik sudah, tapi rupanya kita terlepas pandang sesuatu. Contohnya, program cantik tapi makan tiada. Contoh begitulah. Maksudnya kita kena sediakan senarai semak supaya semua yang kita rancang itu dapat dibuat dengan sepatutnya lah. Okey, kemudian kita pergi fasa kedua iaitu fasa pelaksanaan. Ini hari kejadian lah. Okey, sudah tentu pertama sekali apa-apa program pun kena ada pendaftaran peserta. Okey, tujuannya untuk kenal pasti siapa yang hadir, siapa yang ada, siapa yang tidak datang, rekod kehadiran tu, berapa orang yang datang. Kalau kita maklum sudah kehadiran tu sekian-sekian, tapi ada yang tidak datang, kita boleh kontak mungkin guru dia atau kontak peserta itu sendiri. Ini contoh rekod lah. Kemudian biasanya pendaftaran ni akan sekali hadir dengan borang maklumat peserta. Termasuklah borang kebenaran tadi lah. Okay, jadi borang-borang tu kita kena simpan. Maksudnya pendaftaran tu urus dia lah, urus dia akan simpan borang-borang tu lah. Okay, kemudian semasa program juga sedang berlangsung, pertama sekali juga kena ada taklimat peserta. Okey. Dan tentatif lah ataupun buku program. Ini yang disediakan awal lah. Cuma taklimat ni kita selalu dengar istilah dia macam briefing lah. Kita brief peserta-peserta. Tujuannya bagi memastikan semua peserta maklum dengan perjalanan program pada hari itu. Maksudnya diorang tahu. Berdasarkan tentatif pun diorang akan tahu susunan aktiviti. Jadi diorang tidak akan tertunggu-tunggu, tertanya-tanya. Maksudnya diorang hadir ke program itu dengan perkara yang jelas. Diorang akan buat apa. Maksudnya lah itu pentingnya taklimat peserta dan tentatif. Okey, kemudian ketetapan aktiviti itu. Okey, sudah ada tentatif tadi, maksudnya peserta sudah maklum, tinggal kita laksanakan ketetapan lah, maksudnya peraturan program diikuti, masa-masa yang ditetapkan itu pun diikuti agar program kita berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. Maksudnya tadi tentatif, kita jelaskanlah tentatif aktiviti ini jam sekian-sekian. Aktiviti slot kedua sekian-sekian. Maksudnya peserta tahu aktiviti dan masa.
Jadi diorang boleh ikut. Tujuannya agar program yang kita buat ni akan berjalan dengan lancar. Okey, kemudian keselamatan dan kebajikan. Ini mana-mana aktiviti pun ini adalah perkara paling basic kita kena buatlah. Maksudnya keutamaan keselamatan tu amat penting, keselamatan tu. Okey, dia akan sentiasa setiap masa sepanjang program. Boleh juga wujudkan AJK keselamatan ke, kalau perkemahan boleh lantik security keselamatan ke, minta bantu ataupun macam-macam lah. Yang penting setiap masa kita kena pastikan keselamatan peserta sepanjang program. Okay, kemudian tempat dan persekitaran program pun perlu diambil berat. Pastikan yang kita buat program itu sesuai lah, tempatnya sesuai, selamat, selesa untuk peserta-peserta kita. Kemudian kebajikan, makan minum peserta mencukupi, ini terpulang lah. Kemudian penginapan, ini jika ada penginapan. Contoh macam program lawatan. Kita buat persatuan bahasa Melayu kita, mau buat lawatan ke suatu tempat. Jadi kita contoh bermalam, kita sediakan penginapan, kena pastikanlah kebajikan penginapan tu yang macam mana. Okey, maksudnya keselamatan kebajikan tu sentiasa diambil berat. Okay, kemudian semasa program berjalan juga pelaksanaan tu yang paling penting juga adalah AJK dokumentasi, sentiasa ambil foto dan video lah semasa program. Tujuannya untuk pelaporan di akhir nanti. Okey, ini ada jadual contoh jadual tentatif program perkemahan hari itu. Jadi kita ada masa di sana, di atas ada hari, masa. Jadi jelas kalau begini peserta akan nampak susunan aktiviti dan di mana orang boleh rancang rehat, contohlah kan, dan tetap masa dia lah. Okay, kemudian seterusnya kita pergi fasa penilaian lah. Laporan ini akhir, sudah selesai. Bila kita sudah rancang, kita sudah laksanakan, dia tidak habis begitu sajalah. Maksudnya ada fasa penilaian dan pelaporan selepas program yang kita laksanakan. Okay, biasanya kita akan buat penilaian peserta soal selidik pasca program. Ini tidak wajib lah, tapi sebaiknya ada untuk melihat kepuasan si pelanggan lah. Maksudnya peserta itu puas hati ke tidak, ataupun macam mana kita punya no. Okey, jadi dia macam borang tu kalau pernah nampak, pernah isi, dia dalam skor lah, skor markah 1 hingga 5, sederhana, baik, cemerlang, begitulah. Itu terserah lah dengan peserta dengan penganjur masing-masing lah. Yang penting tujuannya untuk kenal pasti feedback daripada peserta terhadap program yang kita laksanakan. Okey, kemudian biasanya di akhir selepas program kita akan buat postmortem program. Okey, postmortem ni program ni bertujuan sebab apa perlu? Sebab bila kita buat program, persatuan kita buat program, kita tidak akan buat satu program saja biasanya. Biasanya kita akan ada program-program yang seterusnya ataupun program yang sama kita buat di tahun hadapan. Okey, disebabkan itu kita perlu postmortem berdasarlah senang dipanggil untuk kita perbaikilah program ni untuk dibawa ke tahun depan, kita akan buat yang lebih baik. Okey, dalam postmortem tu kita buat refleksi, kenal pasti kekuatan dan kelemahan sepanjang pelaksanaan program. Mana yang lemah tu kita ambil tindakan susulan, penambahbaikan, dan sudah tentulah untuk menilai sejauh mana keberkesanan program itu. Maksudnya kalau kita buat program, hello? Ada soalan gitu? Oke, kalau tidak saya teruskan. Okey, maksudnya menilai sejauh mana keberkesanan program. Maksudnya kita tidak syok sendirilah kita buat program, kita nilai program macam mana, sejauh mana kita punya program ni memberi kesan kepada peserta-peserta kita. Okey, dan last inilah pelaporan program. Ini AJK dokumentasi tadilah. Dia boleh dibuat oleh setiausaha pun mungkin akan mengambil ini peranan dia lah ni, antara setiausaha, penolong setiausaha.
Okey, biasanya pelaporan program boleh dalam bentuk gambar ke video, laporan ringkas. Kemudian kita nyatakan di sana objektif program kita ini tercapai ataupun tidak, itulah pelaporannya. Bukti untuk kita sudah gunakan PCG, kena ada bentuk pelaporan lah untuk bukti yang kita guna PCG itu untuk program ni. Maksudnya program itu betul ada dilaksanakan, bukan atas kertas kerja aja. Maksudnya bukti itu pelaksanaan aktiviti itu memang dijalankan. Nah, inilah tujuan pelaporan. Kemudian yang sekali sudah tentulah simpan dalam file persatuan. Oke, saya rasa untuk 3 pasal ini saja. Oke, kemudian ini yang terakhir lah, slide terakhir. Tadi kita cerita pasal perancangan, pasal pelaksanaan dan pasal pelaporan selepas program. Nah, ini perkongsian saya sharing lah untuk adik-adik pelajar. Bagaimana kita tahu kita punya program yang kita anjurkan tu dia level apa. Okey, mungkin ada yang sudah tahu, maklum, tapi ini kita kongsi lagi ya. Okey, untuk peringkat sekolah, biasanya kita buat di peringkat sekolah itu biasalah, itu tidak masalah. Okay, bila kita buat program, hello? Hello, ini dengar? Hello, boleh saya minta respon peserta, boleh dengar tak? Boleh cikgu. Boleh? Okey, terkami faham ah? Boleh cikgu. Okey. Ini slide saya terakhir lah, pengiktirafan program. Maksudnya, jika persatuan kita mau buat kalau kamu mau buat peringkat sekolah tidak masalah, terus buat sajalah untuk peringkat daerah. Nah, ini kalau kamu mau buat contoh PBSM ke apa-apa lah kan, persatuan mau buat libatkan penganjuran daerah untuk sijil daerah, sekurang-kurangnya kamu ada 5 buah sekolah lah termasuk penganjur. Bila kamu libatkan 5 buah sekolah yang berlainan termasuk sekolah kamu, itu otomatis sudah dilabelkan daerah lah untuk sekolah menengah. Untuk yang sekolah rendah, macam di Tenom kita ada 5 zon, Pekan, Melalap, Tabuan, Sapong dan Kemabung. Kalau kita macam contoh saya di Kemabung, saya buat 5 sekolah untuk di Kemabung saja, itu belum dipanggil peringkat daerah lah sebab dia tidak melibatkan zon lain, dipanggil peringkat zon Kemabung. Jadi caranya saya kena libatkan sekurang-kurangnya 1 sekolah dari setiap zon, sekurang-kurangnya lah, ataupun ada dari zon luar untuk menjadikan program itu program daerah. Kalau lebih sekolah tu lagilah tidak masalah lah. Ini sekurang-kurangnya 5 buah sekolah termasuk lanjut. Okey, kemudian andai kata kita mau buat program level negeri. Di sana dia nyatakan 4 daerah termasuk daerah penganjur, 25% daerah jemputan. Maksudnya kita di Tenom, kita buat program daerah, program negeri, kita ada jemput 4 daerah. Contohnya daerah terdekat, paling senang daerah terdekat lah. Jemput Nabawan, jemput jemput Keningau, jemput Sipitang. Jadi 25% dari daerah jemputan pun sudah memadai untuk kita declare kita punya program itu ialah program level negeri, peringkat negeri punya program. Begitu juga kebangsaan lah, kebangsaan 3 negeri termasuk penganjur, 25% itu negeri jemputan. Okey, ini antara bangsa tu mungkin tiada lah kan. Jadi ini pentinglah sebagai rujukan tambahan untuk kalau kita buat program, anjur-anjur program untuk kita tengok pengiktirafan tu label apa. Okey, jadi itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa persoalan boleh ajukan. Thank you. Nande. Okey, kalau ada soalan boleh terus ajukan. Kalau tiada, kalau saya dapat jawab, saya jawab. Kalau tidak dapat jawab, saya minta tolong Puan Rodolf dan kita punya JU lah, rakan saya Cikgu Suryani. Okay, saya kembalikan kepada Cikgu Rusna lah untuk mengasih majlis.
terima kasih kepada Tuan Pangeran Sukri bin Pangeran Haji Musa atas perkongsian yang berinovatif sebentar tadi. Okey, sekiranya para peserta ada persoalan ataupun belum terlintas di fikiran, bolehlah kamu ajukan soalan di ruangan sembang supaya penceramah kita yang sebentar tadi boleh menjawabnya lah. Okey, sebelum kita pergi ke slot seterusnya, iaitu slot kita yang terakhir, saya mulakan dengan memperkenalkan penceramah kita, yaitu Tuan Rudolf Arat. Beliau bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah Tenom dan merupakan penolong pegawai pendidikan sektor pembangunan murid. Tanpa membuang masa, saya menyerahkan slot ini kepada Tuan Rudolf Arat untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada pengacara majelis kita pada pagi ini ya, Cikgu Rusna kan. Ya. Terima kasih ya, Cikgu. Oke, baik, saya teruskanlah. Oke, saya hormati ya tuan rumah kita pada pagi hari ini, Puan Pengetua, Puan Oh Chu Suan, orang kuat bagi Kokem SM Chung Hua, Puan Wu Su Fung. Saya punya penganjur bersama ya untuk program pada pagi ini. Rakan-rakan guru, guru-guru penolong kanan, rakan-rakan guru, dan yang sangat-sangat membantu saya pada hari inilah 2 orang jurulatih utama co-curriculum yang dilatih oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sabah sendiri. Dua-duanya merupakan cikgu dalam daerah kita sendiri, yaitu Puan Zuriani dari SMK Tenom dan juga Cikgu Pangeran Syukri Pangeran Haji Musa dari SK Kapulu. Oke, terima kasih ya Cikgu Zuriani, Cikgu Pangeran atas penyampaian yang cukup padat. Ya, saya ingat banyak sudah yang kita cover daripada 2 penyampaian sedia ada ini. Oke, jadi untuk slot saya ini lebih kepada perkara yang umum lah. Oke, tidak lupa sebelum saya mulakan, terima kasih juga saya ucapkan kepada anak-anak yang bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Oke, kepada pemimpin-pemimpin kecil kita yang ada di sekolah ini, terima kasih atas komitmen kalian, terima kasih karena sudi hadir kursus ini, dan saya sendiri harapkan kamu semua dapat banyak perkara yang kamu boleh aplikasikan dalam pengurusan co-curriculum kamu di peringkat sekolah kelak selepas tamat kursus nih ya. Oke, jadi saya dipahamkan juga oleh pihak urus setiap penganjur, ada kuis disediakan yang mana ada marka minimum untuk melayakkan pelajar mendapat sijil kepimpinan. Jadi saya harap pelajar boleh bagi perhatian, anak-anak boleh bagi perhatian, dan kalau mau buat catatan pun buat catatan lah. Saya coba as slow as possible lah supaya kita boleh dapat ilmu itu dengan proper. Oke, untuk tidak membuang masa, saya mohon izin lah untuk saya share saya punya presentation ya. Oke, baik. Sebelum saya mulai, saya tanya sekali. Boleh nampakkah saya punya paparannya? Boleh, Cikgu. Oke, sebelum Cikgu mulai, Cikgu tes dulu klik ya. Oke, nampakkah? Boleh bergerak ya? Tidak. Bergerak. Oke, tidak apa. Saya kasih unminimize dia. Oke, kalau begini boleh bergerak ya? Boleh. Oke, baik. Untuk pagi ini saya akan menyampaikan satu slot ceramah yang bertajuk Peranan Pemimpin Pelajar dalam Pengurusan Co-curriculum di Sekolah. Sorry ya, ada typo di sana. Dalam pengurusan co-curriculum di sekolah. Siapa pemimpin pelajar itu? Oke, anak-anak yang ada di dalam talian sekarang nih ya. Oke, baik. Saya punya presentation ini sangat umum, tidaklah panjang. Kalau anak-anak boleh tengok, cuma ada 16 slide saja. Tolak cover depan belakang cuma ada 14 slide. Tapi agak padat juga, jadi please take note lah. Oke, slide yang pertama. Definisi kepimpinan dan pengurusan. Oke, pengurusan. Sorry, ada typo lagi di sana ya. Oke, kadang-kadang kita dilantik sebagai pemimpin. Oke, pemimpin
yang dilantik diminta untuk menguruskan suatu organisasi. Tapi kita sendiri kadang-kadang tidak tahu apa maksud kepimpinan dan apa maksud pengurusan. Jadi di sini kita lihat, oke, kepimpinan itu adalah proses kita mempengaruhi tingkah orang di sekeliling kita supaya orang boleh bekerja ke arah matlamat yang kita sudah tentukan. Ya, kita pengaruhi tingkah orang di sekeliling kita supaya kita boleh capai satu matlamat. Oke, anak-anak semua ini dilantik mungkin sebab guru-guru nampak kamu ini ada kebolehan dalam mempengaruhi tingkah laku rekan-rekan kamu di sekeliling. Oke, itu sifat kepimpinan. Oke, kedua, pengurusan. Oke, pengurusan ini adalah proses merancang, mengelola, memimpin, dan mengawal secara efektif dalam mencapai suatu matlamat. Oke, kedua-dua benda ini, kepimpinan dan pengurusan, dia menjurus kepada satu perkara, yaitu matlamat. Oke, boleh ya? Oke, saya teruskan. Oke, definisi co-curriculum. Kalau tadi definisi kepimpinan dan pengurusan, sekarang kita lihat definisi co-curriculum. Oke, sebab kita punya tajuk slide, peranan pemimpin dalam pengurusan co-curriculum. Jadi kita rangkumkan sekali lah. Oke, co-curriculum, jika menurut Akta Pendidikan tahun 1996, peraturan kurikulum kebangsaan yang bertarikh 31 Desember 1997. Ini saya mohon saya baca ya, sebab ini sangat penting, ini adalah dasar. Co-curriculum adalah apa-apa kegiatan yang dirancang selain daripada proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh, dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah. Oke, boleh paham ya. Oke, co-curriculum ini kegiatan di luar bilik darjah, tetapi dia berkait rapat dengan aktiviti-aktiviti dalam bilik darjah itu sendiri. Dia merupakan satu kesinambungan yang boleh menambah, mengukuh, dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang kita bawa dari dalam bilik darjah itu ya. Oke, seterusnya. Oke, bila kita gabungkan dua benda nih, kepimpinan, pengurusan, dan co-curriculum, kita dapatlah dia punya objektif. Objektif dalam kepimpinan dan pengurusan co-curriculum, saya ambil contoh di sekolah lah, di peringkat sekolah, adalah seorang pemimpin dan pengurus co-curriculum. Oke, saya merujuk kepada anak-anak pemimpin co-curriculum di sekolah, juga kepada guru-guru penasihat yang ada dalam talian juga pemimpin co-curriculum, dan juga guru-guru penolong kanan co-curriculum yang ada dalam talian, juga pemimpin dan pengurus co-curriculum di sekolah. Oke, perlu kenal, perlu paham, dan hayati arti co-curriculum. Oke, kita paham arti yang kita lihat sebentar tadi itu. Oke, kita kena paham, kita kena hayati, dan yang penting kita kena terjemahkannya mengikut definisi dan matlamatnya secara berkesan. Oke, menerjemahkan maksudnya pelaksanaan. Kita laksanakannya mengikut definisi dan matlamatnya, dan kita mau objektif kita tercapai, maka dia perlulah berkesan. Oke, macam mana kita mau buat pengurusan yang berkesan? Oke, inilah yang akan saya berikan sedikit panduan lah kepada anak-anak dan juga guru-guru yang ada dalam talian. Oke, siapakah pemimpin pelajar? Oke, of course kamulah yang ada di dalam talian anak-anaknya. Kamu ini telah menerima watika pelantikan bagi apa-apa jawatan atau tanggung jawab dalam organisasi di sekolah. Ini dalam konteks sekolah ya. Oke, sama ada kamu ini ketua kelas, pengawas, pengerusi, naik pengerusi dalam unit co-curriculum. Kamu ini sudah terima watika pelantikan dan kamulah pemimpin pelajar itu. Oke, dan bila kamu sudah setuju untuk terima watika pelantikan itu, maksudnya kamu bersedia untuk memikul amanah dalam melaksanakan tanggung jawab ataupun tugas yang datang bersama-sama dengan watika pelantikan itu ya. Oke, saya ingat semua pelajar ini sudah terima watika ya. Watika ini satu surat tawaran daripada pihak sekolah kepada anak-anak untuk memikul tanggung jawab dalam satu organisasi ya. Oke, ini eviden yang menunjukkan guru-guru ataupun pihak pengurusan sekolah percaya pada kebolehan kamu. Jadi watika ini penting, kamu simpanlah. Ya.
Oke, seterusnya kita lihat pada pemimpin pelajar yang berkualiti. Oke, ada beberapa kualiti di sana. Kalau kita lihat, saya ada gariskan 4 kualiti yang utama lah. Mempunyai perancangan, oke, boleh bekerja dan efisien, cekap, dan yakin. Oke, yang pertama tuh mempunyai perancangan, maksudnya dia tahu dan dia jelas dengan objektif dan matlamat organisasinya. Oke, jangan kita ambil peranan dalam satu organisasi. Oke, contohnya klub bola sepak. Oke, kita jadi pengurusi. Tapi kita tidak tahu apa matlamat klub bola sepak pada tahun ini, apa objektif kita, apa target kita. Itu kita kena tahu. Kita kena bincang dengan guru penasihat, dengan pemimpin di sekolah. Oke, kedua, pemimpin mestilah boleh bekerja dengan efisien, cekap, dan yakin. Oke, ada matlamat yang jelas. Oke, ini berkait rapat dengan perkara yang pertama tadi ya. Oke, keempat, berinisiatif dan berinovatif. Berinisiatif maksudnya kamu tidak diminta untuk melaksanakan perkara ataupun, tapi bila kamu pikir perkara itu perlu dibuat, kamu buat, dan kamu berinovatif dalam kamu punya tindakan. Oke, seterusnya boleh menjadi role model kepada kawan-kawan kamu. Oke, tahu kan role model itu? Nah, orang yang kita boleh pandang sebagai satu standar yang cukup bagus lah. Oke. Seterusnya proaktif dan progresif. Dan yang terakhir, ikhlas, jujur, dan amanah terhadap tugas kepimpinannya. Maksudnya dia melaksanakan tugas itu atas dasar nilai mau membantu organisasi itu. Bukan sebab mau imbuhan atau apa-apa benda yang larilah daripada nilai asalnya tuh. Oke, akronim. Akronim untuk pemimpin. Oke, ini kita reka-reka lah, pemimpin. Akronimnya setiap daripada huruf itu melambangkan satu nilai kepimpinan. Yang pertama tuh P, perancangan, I, efektif, berkesan. M, kita ada matlamat, kita ada wawasan, kita ada visi. I, ikhlas dan jujur, kita bekerja dalam nilai-nilai ini. M, model, role model lah, macam yang saya sebut dalam slide yang sebelum ini. B, kita proaktif, kita bergerak tanpa disuruh, dan juga kita progresif. Progresif, kita bekerja sentiasa maju ke hadapan. I, inisiatif ataupun daya usaha sendiri. Dan N, kita haruslah neutral dan tidak prejudis. Ya, ini saya mau sentuh sedikit lah tentang yang N ya, neutral dan tidak prejudis. Oke, salah satu dasar dalam co-curriculum adalah tidak ada diskriminasi dalam penglibatan murid-murid dalam aktiviti co-curriculum. Oke, kamu sebagai pemimpin, kamu tidak boleh mendiskriminasi pelajar ataupun kawan-kawan kamu. Contohnya kamu jadi pemimpin di dalam klub bola sepak. Oke, kamu hanya mengambil mungkin rekan-rekan kamu yang kamu biasa berkawan untuk menjadi ahli dalam klub bola sepak itu, untuk masuk ke dalam pasukan. Oke, ini maksudnya kamu sudah prejudis terhadap murid-murid lain yang bukan kamu punya rekan. Oke, kita tidak boleh prejudis, kita kena bagi peluang sama rata kepada semua murid dalam melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum. Kalaupun dia tidak pandai main bola, mungkin dia boleh buat perkara-perkara lain. Dari segi pentadbiran, kesetiausahaan, dan yang lain-lain. Oke, karena luaskan skop pemikiran kita ya. Seterusnya, oke. Macam yang Cikgu Pangeran Syukri tadi cakap, pelaksanaan aktiviti co-curriculum di sekolah ini ada 3 aspek yang utama. Oke, masih ingat kan? Oke, dia jelaskan panjang lebar tadi tentang pertama perancangan, kedua pelaksanaan, ketiga penyeliaan. Oke, saya tidak akan hurai lagi terlalu dalam mengenai 3 aspek ini sebab aspek teknikalnya Cikgu Pangeran sudah cover tadi. Saya cuma akan sentuh di mana peranan kamu sebagai murid dalam ketiga langkah pelaksanaan ini. Oke, jadi kita pergi kepada aspek yang pertama lah, perancangan ya. Oke, sebelum itu saya di pertengahan slide sudah, jadi feedback dulu. Adakah saya terlalu laju, suara saya terlalu pelan, atau slide saya tidak bergerak? Boleh respon? Tidak. Paham. Oke ya. Mana tahu terlalu laju kan, kamu mau mencatat tidak sempat kah? Nanti mencela sajalah. Oke, kita teruskan ke slide yang seterusnya. Perancangan aktiviti co-curriculum. Oke, ini Cikgu Pangeran sudah sentuh semua, jadi saya tidak akan ulas lah.
Yang penting dalam perancangan kegiatan co-curriculum perlu ada matlamat ataupun objektif, perlu ada prasarana. Oke, prasarana ini kemudahan dalam kita melaksanakan activity, perlu ada kumpulan sasar, yaitu peserta, perlu ada pengagihan tugas, yaitu pelantikan EJK, perlu ada kandungan dan jadwal program yang kita panggil sebagai tentative program, perlu ada pengurusan keuangan, oke, budget tadi Cikgu Pangeran ada sebut tentang budget juga, oke. Tindakan yang perlu diambil, checklist kita, checklist, dan juga yang terakhir penilaian kita. Penilaian bukan dalam program itu, penilaian dalam perancangan kita. Sebelum kita laksanakan, kita akan nilai dulu perancangan kita. Oke, apa peranan kamu di dalam sini? Oke, peranan kamu Cikgu tulis dalam slide yang seterusnya. Inilah kamu punya peranan dalam perancangan suatu activity co-curriculum. Pertama, kamu bagi input kepada guru. Oke, guru tentukan matlamat program, tapi kamu perlu bagi juga kamu punya pendapat, sebab yang terlibat secara langsung adalah kamu sendiri. Oke, dari segi kemudahan dan prasarana, bantu Cikgu dalam meninjau kondisi dan kesesuaian prasarana yang akan kita gunakan dalam aktiviti kita. Oke, ini mungkin kalau melibatkan peralatan-peralatan sukan, oke, bantulah Cikgu, rajin-rajinkan diri, pergi ke store sukan, periksa kondisi peralatan sukan, sebelum kita buat aktiviti seperti sukantara, pastikan anak-anak ini sudah bantu Cikgu periksa semuanya. Ketiga, bantu Cikgu dalam membuat agian peserta, mengikut fungsi dan tugas. Oke, siapa yang kenal murid? Oke, guru memang kenal murid, tetapi murid lebih kenal murid. Oke, lebih-lebih lagi pemimpin pelajar ini dia kenal dia punya ahli-ahli dalam organisasi dia. Jadi bagi cadangan kepada guru, oke, si A kita letak sebagai peranan apa, si B letak peranan apa. Oke, nanti memudahkan Cikgu dalam pengagihan kumpulan, tugas, dan tanggung jawab. Oke, yang seterusnya berkaitan dengan inisiatif lah. Oke, inisiatif kamu sendiri sebagai pemimpin, kamu coba pikirkan apa potensi perkara-perkara luar jangka yang boleh berlaku, dan bagi cadangan macam mana kita mau mengatasi perkara-perkara luar jangka yang boleh berlaku semasa kita dalam aspek perancangan. Kita belum buat aktiviti ya, kita masih merancang. Dalam merancang kita kena pikirkan juga benda-benda secara di luar kotak. Dan juga beri input apa bentuk penilaian yang kita boleh buat semasa dalam program nanti ya. Oke, jadi ini semua tidak kisahlah kamu ini pengerusi, timbalan pengerusi, EJK, setiausaha, bendahari, semua ini berperanan ya. Semua ini berperanan. 5 item ini kamu kena bantulah, kamu punya guru penasihat ataupun pentadbir di sekolah dalam aspek perancangan co-curriculum. Oke, tamat dari segi perancangan. Cikgu sudah sebut serba ringkas mengenai apa itu perancangan dan apa peranan kamu di sana. Seterusnya kita pergi kepada pelaksanaan. Oke, pelaksanaan ini program itu berjalan. Oke, pelaksanaan kegiatan co-curriculum. Apa yang perlu ada? Perlu ada jawatan kuasa, perlu ada agihan tugas, perlu ada jenis program atau aktiviti, ada kumpulan sasar, nah ini adalah peserta ya. Perlu ada sokongan, kalau di sekolah sokongan daripada pentadbir, dan jika kita libatkan pihak luar, kita ada sokongan daripada pihak-pihak luar seperti kesehatan, PDRM, dan sebagainya. Kita perlu ada tempo untuk kita punya aktiviti, kita catat dengan jelas. Oke, pengotosan, peraturan, dan panduan juga perlu ada, dan juga kemudahan dan peralatan. Ini adalah aspek prasarana. Oke, di mana peranan kamu di sini? Mari kita lihat ya. Oke, semasa aktiviti berjalan, semasa pelaksanaan program, kamu kena pastikan, kamu sebagai pemimpin kena pastikan, setiap rekan-rekan kamu yang dilantik menjadi EJK program itu melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Oke, juga kamu lihat tentatif dan pastikan jadwal dan pelaksanaan program itu berjalan mengikut apa yang sudah dirancang. Oke, untuk peraturan dan panduan program juga perlu dipatuhi oleh semua peserta, dan ini juga menjadi tanggung jawab kamu untuk membantu guru
menguasakan peraturan dan panduan ini ya. Oke, jangan sampai ada yang melanggar peraturan, melanggar panduan, terutama jika melibatkan aktiviti-aktiviti yang berisiko tinggi lah, contohnya aktiviti air, aktiviti di hutan dan sebagainya. Oke, peraturan dan panduan itu sangat penting ya, terutama yang berkaitan dengan keselamatan kamu sendiri. Juga pastikan kemudahan dan prasarana itu selamat digunakan semasa aktiviti berjalan. Oke, tidak banyak, ada 4 saja. Pastikan EJK ini melaksanakan tugas mereka, pastikan tentatif itu dipatuhi, pastikan peraturan dan panduan itu dipatuhi juga, dan pastikan kemudahan dan prasarana itu selamat digunakan. Oke, jadi itu kita sudah cover perancangan dan pelaksanaan. Oke, perancangan, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah penyeliaan ataupun sesudah program itulah. Oke, dalam penyelesaian kegiatan kurikulum perlu ada objektif penyelesaian, perlu ada perkara yang hendak kita selia. Oke, kita kena tentukan indikator quality pencapaian. Oke, indikator maksudnya satu benda yang kita boleh ukur lah. Oke, yang kita boleh ukur dalam penyelesaian kita. Tentunya tahap tindakan dia. Oke, adakah baik, tidak baik, selamat, tidak selamat. Oke, cemerlang, biasa, sederhana. Oke, itu contoh-contoh indikator yang boleh kita gunakan lah. Oke, apa bentuk instrumen dalam penilaian? Adakah melalui borang, Google Form, dan sebagainya? Itu kita kena tentukan dalam semasa kita dalam fase penyeliaan. Oke, juga kita kena selia keselamatan. Oke, keselamatan ini bukan pada murid saja. Oke, tapi yang paling penting pada murid lah, sebab murid adalah klien utama kita dalam aktiviti kurikulum. Juga keselamatan guru yang terlibat, keselamatan dokumen-dokumen, dan juga keselamatan peralatan serta prasarana. Oke, juga kita perlu kumpul, analisa, dan rekod data aktiviti kurikulum. Dan yang terakhir, kita kena rumuskannya dalam satu laporan yang lengkap dan komprehensif. Oke, peranan kamu di sini adalah kamu bantu guru dalam menentukan indikator penilaian. Sorry ya, ada typo di sana. Dia punya correct words ialah indikator. Indikator ini yang kita boleh ukur lah. Oke, yang kita boleh ukur. Oke, kita beri input pada guru dalam rangka instrumen penilaian. Kita bantu menilai keselamatan peserta, peralatan, dan prasarana. Bantu guru kumpul, analisa, dan rekod data. Oke, di sini saya ingat, sini kamu kena berperanan dengan sangat berkesan lah. Sebab kalau guru yang kumpul, analisa, dan rekod data sendirian, oke, ini sangat-sangat membebankan guru lah. Jadi sebagai pemimpin, kamu perlu belajar. Belajar daripada guru, minta panduan macam mana kita mau kumpul data, analisa, dan rekod data sebelum, semasa, dan selepas aktiviti kurikulum. Dan guru sediakan laporan akhir, tapi kamu kena bantu guru dalam menyediakan item-item yang ada di dalam laporan akhir program. Oke, laporan akhir program ini kenapa kita perlu sediakan? Kalau masih ingat tadi Cikgu Pangeran ada bentang satu, apa bentuk dia panggil itu? Silinder yang menunjukkan tahap penglibatan. Adakah program kita ini bertahap sekolah, oke, daerah, bahagian, negeri, kebangsaan, atau antarabangsa, itu ditentukan di dalam laporan program kita. Oke, kalau mengikut garis kerja yang digunakan pakai sekarang, oke, jika kita buat satu aktiviti lah, contohnya pagi ini kita buat satu bengkel pengurusan, bengkel untuk pemimpin kurikulum pelajar sekolah menengah daerah T6. Oke, walaupun kita lihat ada 6 buah sekolah menyertai memang layak mendapat pengiktirafan program peringkat daerah, tetapi sekiranya laporan untuk program ini tidak disiapkan dalam tempo 7 hari dan diserahkan kepada sektor pembangunan murid di PPD T6, maka pengiktirafan untuk program ini kita tidak dapat berikan. Oke, ada panel di setiap peringkat pejabat lah, contohnya peringkat pejabat PPD T6, di CPN Sabah, atau di KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, yang akan meneliti laporan
hasil daripada aktiviti co-curriculum, dan mereka lah yang berkuasa untuk menentukan sama ada program itu layak kita berikan program taraf sekolah, daerah, negeri, ataupun kebangsaan dan peringkat antarabangsa ya. Oke, jadi penting ya laporan akhir program itu. Oke, tinggal 2 slide ya. Tidak juga terlalu laju ya anak-anak. Oke, kita pergi kepada rumusan lah. Oke, cikgu boleh rumuskan di sini. Oke, kamu pemimpin pelajar yang tahu, yang efektif dan yang cekap dalam melaksanakan tugas kamu akan membantu sekolah dalam memastikan pengurusan aspek kurikulum berjalan dengan baik dan lancar. Oke, ini adalah kerjasama dua pihak, pihak sekolah dan juga pihak murid. Oke, dan kamulah wakil murid ini, pemimpin pelajar. Jika kamu ini tahu, kamu efektif dan kamu cekap, maka pengurusan kurikulum di sekolah kamu itu pasti berjalan dengan baik dan lancar. Jadi dengan itu saya akhiri slot saya. Jika ada apa-apa yang kamu kurang paham, kita buka sekejap lah. Mana tahu ada pertanyaan kan atau apa-apa yang saya terangkan kamu tidak begitu jelas. Jadi kita buka kepada semua yang audien yang ada dalam talian ini, kalau ingin bertanya dipersilakan. Oke, macam paham semuanya? Tiada yang mau bertanya? Oke, jika tiada anak-anak atau guru-guru yang mau bertanya, saya pulangkan kepada kita punya Cik pengacara majelis, Cik Apon nih. Cik. Oke, Cik Rusna selaku pengacara majelis kita pada pagi ini untuk meneruskan agenda yang seterusnya. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Tuan Rudolf Arat atas perkongsian yang bermanfaat sebentar tadi. Dan terima kasih juga kepada semua peserta yang memberi maklum balas untuk ketiga-tiga slot ceramah kita pada pagi ini. Jadi, bagi menangguhkan program kita pada hari ini, saya menjemput Tuan Martin Angguk, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Tenom, Sektor Pembangunan Murid untuk menyampaikan ucapan penutupan pada pagi ini. Cik pengacara majelis, saya ingat Tuan Martin masih berada dalam satu lagi mesyuarat. Jadi saya mohon maaf bagi pihak Tuan Martin lah. Mungkin dia tidak dapat bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini sebab ada mesyuarat yang memang di luar jangka dan dia kena hadir selaku wakil PPD. Jadi saya bagi pihak Tuan Martin lah, boleh? Oke, jadi kami di Pejabat Pendidikan Daerah Tenom sekali lagi ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan lah kepada kami punya penganjur bersama ya, SMJK Chunghwa. Sebenarnya ide asal untuk program ini datang daripada SMJK Chunghwa. Oke, ini program hasil daripada idea Puan Wu sebenarnya, Puan Wu dan disokong oleh Puan Pengetua sendiri. Jadi kita di Pejabat Pendidikan Daerah sentiasa menyokong program-program seperti ini dan sebagai bukti sokongan kita buat kerjasama lah, ya kerjasama untuk kita anjurkan program ini dan syukur. Nervous juga sebab pertama kali kita libatkan semua sekolah menengah, tapi syukurlah pagi ini semuanya berjalan dengan lancar tanpa sebarang isu. Jadi terima kasih semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada dua lagi rekan penceramah saya pada pagi hari ini, Puan Zuryani dan juga Encik Pangeran Syukri Pangeran Haji Musa, karena sudi berkongsi kepakaran yang mereka ada kepada kita semua yang ada pada pagi hari ini. Juga saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada rakan-rakan guru penolong kanan yang sentiasa memberi sokongan. Sentiasa beri sokongan, sentiasa bagi input dalam kita punya perancangan program ini. Dan syukur apa yang kita rancang berjalan dengan lancar. Juga kepada rakan-rakan guru penasihat yang ada dalam talian. Terima kasih Cikgu. Sudah bersama-sama.
Dan anak-anak yang ada di dalam talian ini, syabas. Oke, kehadiran kamu ini sudah menunjukkan kamu punya komitmen lah. Komitmen dalam melaksanakan apa yang diamanahkan kepada kamu oleh pihak sekolah. Jadi dengan itu, saya ingat sampai di situ saja. Saya harap ada program-program Sopoma ini tidak terhenti setakat tahun ini lah. Mungkin tahun depan kita bagi peluang kepada sekolah menengah yang lain lagi untuk menjadi urus setiap penganjur ya. Oke, mungkin SMK Tabuan, SMK Tenam, SMK Kemabung, Saint Anthony, ataupun Cinta Mata. Oke, nanti kita bincang selepas ini. Oke, baik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas ucapan sebentar tadi daripada pihak pejabat pendidikan daerah Tenom. Ingatan kepada peserta ataupun murid-murid sekalian, tautan kuis secara maya akan dikongsikan dalam ruangan sembang. Semua peserta boleh mula menjawab selepas sisi bergambar. Kuis akan dibuka sehingga jam 6 petang. Selepas jam 6 petang, kuis akan ditutup. Dan ingatan sekali lagi kepada peserta sekalian, penilaian akhir melalui kuis secara maya adalah 80% untuk melayakkan Anda mendapat sijil kepimpinan peringkat daerah. Tambahan lagi, 10 peserta terbaik akan mendapat hadiah khas daripada pihak penganjur. Maksudnya 10 markat terbaik. Diharapkan semua peserta menjawab kuis bersungguh-sungguh. Oke, kita akhiri program kita pada hari ini. Pada hari ini dengan penyampaian sijil penghargaan kepada penceramah kita secara simbolik dan akan diserahkan kemudian oleh pihak sekolah. Oke, sahabat semua atas perhatian yang diberikan sepanjang program ini berlangsung. Oke, bolehlah berikan tepuk tangan. Oke, program kita hampir ke penghujung. Diminta untuk semua peserta untuk membuka kamera masing-masing untuk kita ambil gambar sebagai kenang-kenangan untuk program yang pertama kalinya diadakan. Oke, buka kamera. Pokemon. Lucu kok. Bolehlah kamu ready. Oke, Asma. Tunggu dulu ya. Jangan dulu off camera kamu. Tunggu dulu. Oke, 1, 2, 3. Smile. Oke, sekali lagi. Smile bagaimana? Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baiklah, itu sahaja dari pihak penganjur dan sekian terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye. Mempulangi itu ngeluari. Gambar. Masuk. Keluar. Ikut gambar Roy. Meja. Please. Halo. Manjaka. Manjaka dia. Tinggal tuh mic. Kali lagi. Lapar.
Samboa. Utanginang. Si Optimum Prime. Yang mana enggak saya? Anjay. Bye bye bye. Rex Xavier handsome, Rex Xavier.